Tanpa Nahdlatul Ulama, tak akan ada forum kemerdekaan Malaysia dan Indonesia. Sempurna bulan kemerdekaan Malaysia Indonesia dalam mengenangkan jasa besar Tuan Guru Haji Abdullah Fahim dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Karena Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi untuk kali ini saya akan mereaksi lagi tentang satu organisasi antara yang terbesar di Indonesia ya guys, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi di sini ada satu video dari Ustadz Syed Faiz Al-Idrus ya, biasa disebut Piu Faiz, yang mana tajuknya Memahami Perjuangan Nahdlatul Ulama Malaysia, Naam ya, dan Nahdlatul Ulama NU. Nah, jadi apakah perjuangan Nahdlatul Ulama ini? Kalau saya tengok Nahdlatul Ulama di Indonesia sangat ramai ya guys, dan mereka sangat aktif, dan di Malaysia juga ternyata ulama-ulama Malaysia adalah ramai daripada mereka ni adalah jemaah Nahdlatul Ulama. Jadi bila melihat organisasi ini adalah satu organisasi yang bisa untuk mendekatkan lagi hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi, mari kita semak bagaimanakah perjuangan Nahdlatul Ulama ini. Ayo sama-sama kita semak klip video ini. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Ustadz Syed Faiz Al-Idrus ya, ataupun Piu Faiz. Jadi, mari langsung saja kita dengar sama-sama bagaimana perjuangan dan juga kita memahami sama-sama ya perjuangan Nahdlatul Ulama Malaysia ini dan juga Nahdlatul Ulama di Indonesia. Jadi langsung saja kita semak klip video ini, jom. Berlaksana dasar-dasar kerajaan. Nah, itu kena matang lah, nyanyilah lagu ni. Sikit-sikit nak main parti belakang, berat lagu ni. Tak bergerak lah kita Nahdlatul Ulama Malaysia ni, tak bergerak. Nah, semua tak betul belakang susah lah. Nah, semua tak betul. Wawasan 2020 tak betul. Islam Hadari tak betul. Satu Malaysia tak betul. Islam Rahmatan tak betul. Patuh betul bila? Oh, nanti parti saya mengata baru betul. Patuh awak mengata mana ada slogan baru? Orang kata tak betul pula awak. Duk main polemik ke parti yang tu tak habis kan? Karena parti tu memang ditubuhkan untuk rebut kuasa. Bodoh lah kalau buat parti tu tak nak kuasa. Bodoh. Baik buat pertubuhan peladang. Maka orang parti tu memang kerja dia nak rebut kuasa apa saja. Nah, maka saya dan Nahdlatul Ulama Malaysia, termasuk orang-orang yang ada di Nahdlatul Ulama Malaysia, bukan ditubuhkan di ROS untuk rebut kuasa, tapi untuk tiga tadi: pendidikan, ekonomi, dakwah kemasyarakatan, organisasi Islam dan kemasyarakatan. Organisasi Islam dan kemasyarakatan. Kalau duk main nak rebut kuasa, semua nak rebut kuasa, lepas tu siapa nak cara pendidikan ni? Siapa nak cara ekonomi ni? Tu tengok. Susah. Payah nak bagi faham gitu. Sebab tu dalam Nahdlatul Ulama Malaysia ni semua parti ada. Saya boleh kata gitu. Semua parti ada. Semua orang parti ada. Orang yang pegang jawatan lah parti besar-besar pun ada. Sebab apa? Sebab kita bukan orang parti bukan. Bersatu tu kita di sini, menyatu ya? betul-betul. Ini orang panggil penyatuan umat, benar-benar umat. Betul. Tu. Tak kira parti apa. Yang penting dia sama mengukuhkan akidah, syariah, akhlak ahli sunnah wal jamaah dan mendakwahkan Islam dengan metod dakwah cara wali-wali songo, wali-wali 9 dulu, Islam Nusantara, dalam mengembangkan Islam rahmatan lil alamin ke seluruh dunia. Itu cukup. Tu. Lalu dia niat seperti itu juga, sila masuk bergabung, tolong. Tu. Dibina di atas kaedah al-muhafazatu 'alal qadimis shalah. Menjaga tradisi yang baik ditinggal oleh ulama-ulama dulu. Tanpa Nahdlatul Ulama tak akan ada forum kemerdekaan Malaysia dan Indonesia. Sempurna bulan kemerdekaan Malaysia Indonesia dalam mengenangkan jasa besar Tuan Guru Haji Abdullah Fahim dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kerana Nahdlatul Ulama. Kita buat bulan lepas. Kali pertama dibuat. Tak terfikir. Siapa moderator di Profesor Doktor tu? Dia kata, ini julung-julung kalinya diadakan. Kenapa kita tak pernah buat? Tak terfikir nak buat. Memanglah mu tak terfikir. Sebab apa? Sebab mu bukan orang Nahdlatul Ulama. Hanya orang Nahdlatul Ulama saja setiap kerja gerak dia di atas kaedah al-muhafazatu 'alal qadimis shalah.
jaga tradisi baik ditinggal oleh orang tua-tua dulu. Wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil tradisi yang terkini, yang moden, yang baru untuk lebih maju ke hadapan, untuk lebih cemerlang. Maka kalau nak ambil tradisi moden macam mana kalau kita duit tak ada? Tak ada sokongan masyarakat, kerajaan, nah hilang gitu saja. Tak panggil tu tak berjuang apa panggil. Maka NGO tu jangan dilemparkan orang panggil tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Ya atau kalau tidak, kenapa tak jumpa dengan orang parti tu parti ni loh? Kalau nak jumpa tu mestilah diterima undangan kita. Nahdlatul Ulama Malaysia telah menghantar surat kepada semua pemimpin masyarakat, pemimpin parti-parti tak kira, untuk buat kunjungan hormat, memperkenalkan kewujudan kita. Dulunya sudah ada Nahdlatul Ulama Malaya, naam, kemudian hilang. Sekarang kita hidup tajdid balik Nahdlatul Ulama Malaysia, naam, gitu. Dengan restu daripada Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nahdlatul Ulama asalnya dari Indonesia. Ulama-ulama kita dulu dalam pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu, dalam Persatuan Islam Semelaya, dengan manifesto Tuan Guru Haji Ahmad. Kita ni sebenarnya guys dekat sebenarnya atas dasar tauhid ya. Tengok macam tadi pun perlu hubungan itu sangat dekat ya. Atas dasar tauhid yang sama, di bawah organisasi Nahdlatul Ulama ni, Malaysia, Indonesia, dia lebih dekat dari macam adik-beradik saya tengok di sini. Wow, Al-Badawi, hebat. Manifesto Al-Badawi menekankan supaya ada sayap pemuda dan ada sayap ulama. Sayap ulama itulah dipanggil Nahdlatul Ulama Malaya, ringkasannya naam, untuk menghadapi ulama-ulama kaum muda. Nah, di dalam dua-dua pertubuhan tadi dengan rapi. Nah, itu memang betul-betul wujud. Kemudian setelah berpisah dua-dua ni, tidak dibenarkan menjadi dewi ahli, dia panggil. Tadi jadi dewi ahli. Mesti dia satu ahli saja mana-mana persatuan tersebut. Maka ketika itu Tuan Guru Haji Abdullah Fahim kekal dalam pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu, dipanggil pekembar. Kalau baca yang putih bahaya. Ini pekembar. Dan majoriti Tok Guru Pondok, ulama-ulama pondok dalam Persatuan Islam Semelaya. Tapi yang di Pertuan Agong yang pertama Persatuan Islam Semelaya dan Ketua Biro Agama pertama Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, Tuan Guru Haji Fuasa, keluar daripada dua-dua parti ini. Didaftar di ROS Parti Nahdlatul Ulama Malaya. Ini sejarah, tidak dicerita, tapi ada termaktub dalam Warta Negara akhbar zaman dulu. Yang timbalangnya Ustaz Abu Bakar Hamzah. Betul. Dan beliau datang memujuk Syekh Abdullah Fahim supaya menyertai parti tersebut, Parti Nahdlatul Ulama Melayu. Parti ya? Tapi tidak diperkenan oleh Syekh Abdullah Fahim. Apa kata Syekh tidak diperkenankan. Cukup bangsa Melayu berpecah dua kumpulan, dua persatuan, dua parti seperti ini, kita hilang kekuatan walau kita punya kuasa. Itu jiwa Syekh Abdullah. Patutlah Nahdlatul Ulama ini bukan parti tetapi dia satu organisasi. Tidak boleh. Betul lah kalau tadi dikatakan kalau diwujudkan sebagai parti dia akan jadi berpecah. Jadi pantas saja ini Nahdlatul Ulama hanya dinamakan dia sebagai organisasi. Begitulah. Mantap. Jiwa menyatu. Jiwa menyatu. Sebelum merdeka lagi dia persatukan anak murid dia haluan kiri haluan kanan. Kita cerita sama dah. La yahyal malayu haluan kanan, wa yastaqil watan haluan kiri. Dia jiwa menyatu, bukan jiwa memecah. Maka kita Nahdlatul Ulama Malaysia sekarang membawa delegasi manhaj pemikiran tindak tanduk itu Syekh Abdullah Fahim itu menyatu. Nah, bukan menyatu dalam parti untuk merebut kuasa, tidak. Menyatu dalam ummah. Nah, menyatu dalam ummah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, mazhabil arba'ah, wabil khusus Syafi'iyah, dan tasawuf thariqah mu'tabarah. Nah, Syekh Juni Al-Baghdadi, dengan tradisi dakwah Wali Songo. Wali Songo dulu bukan hanya di Jawa, di Nusantara kita masuk. Iya kah? Antaranya Raden Masyahid itu, kalau di Jawa kena Sunan Kalijaga. Iya guys. Nah, Sunan Kalijaga. Di tanah Melayu ni dia digelar dengan Syekhul Malaya. Syekhul Karena Malaya. cara dakwah dia daripada start
tanah Fatani sampai ke ni semenanjung Melayu ni, Sumatera sampai ke tanah Jawa, itu dengan cara seni dan budaya. Mana? Seni wayang kulit, seni gamelan. Kulit. Sebab tu orang sekarang susah nak claim. Indonesia nak kata ini tradisi kami, budaya kami, kesenian kami. Mana boleh? Di Malaysia pun ada juga. Cuba pergi ke Menara Kuala Lumpur. Apa dia tulis itu? Alat muzik tradisional Melayu, gamelan. Ada alat dia ada tu. Weh. Tidak kau benih. Nah guys, dapat sudah jawapan sini ya. Ini adalah salah satu faktor yang saya nampak di komen-komen ya, sering klaim-klaim berbaku hantam tentang klaim budaya. Kalau diikut daripada penceritaan ini, Sunan tadi yang membawa dakwah itu sampai ke sinilah sekarang ini namanya Malaysia, dia membawa dakwah itu dengan kesenian, dengan budaya ya. Tengok nih, kita ulang lagi. Melayu, gamelan, ada alat dia ada tu. Weh, tidak kau benih tak? Wayang kulit ada di sini, ada di Kelantan, ada di Fatani, ada di Kedah, ada di Terengganu. Weh, payah tu nak gelar macam mana tu? Nak claim macam mana? Tak boleh claim kerana sebelum terbentuknya nation state itu dakwah Wali Songo antaranya Sunan Kalijaga, Syekhul Malaya dengan jalan seni, dengan jalan seni, budaya. Itu cara dia. Syekh Ja'far Sadiq, Sunan Kudus yang berdakwah di tanah Kudus. Nah, Sunan Kudus. Majoriti penganut agama di tanah Kudus ketika tu Hindu. Maka Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Sadiq, permulaan dakwahnya dia mengharamkan penganut Islam, umat Islam menyembelih lembu. Kenapa? Kerana nak beramah tamah dengan penganut Hindu. Sebab apa? Sebab perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala amarani bimudaratin nasi kama amarani biiqamatil faraidi. Bahawasanya Allah telah memerintahkan aku supaya beramah tamah dengan manusia. Manusia tak sebut agama apa, manusia semua. Kama amarani biiqamatil faraidi, seperti mana Allah perintahkan aku untuk menegakkan fardu-fardu agama. Nah, maka bagaimana boleh nak dakwah kalau kita awal-awal tidak menghormati budaya setempat, simbol agama setempat? Kalau Sunan Kudus mula-mula dakwah Islam di tanah Kudus tu, dia dakwah lagu ni, contoh sembelihlah lembu di hadapan penganut Hindu, bagi dia orang marah. Kalau dia orang marah, dia orang lawan kita, jihad fisabilillah, syahid, mati tu. Ada berapa ekor tu? 10 ekor baru orang masuk Islam, mati habis ya. Tak sempat tersebar Islam. Mana nak sebar Islam? Maka dengan kepintaran Sunan Kudus, diharamkan orang Islam di tanah Kudus sembelih lembu. Kalau nak sembelih lembu, pergi keluar daripada tanah Kudus. Di tanah Kudus tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kita nak beramah tamah dengan orang Hindu. Bila orang Hindu tengok, tak sembelih lembu, apa tu asal? Masuk apa? Bila dah ramah tamah dekat, barulah boleh dakwah. Itu cara made in Nusantara. Made in Nusantara ya guys. Tembak nak tu ni. Bedil, bom, kafir, ente kafir semua. Kayak gitu. Kalau begitu cara dakwah wali-wali Songo dulu, wali-wali Sembilang dulu. Alamaknya tak muslim lah kita sekarang ni. Kenapa? Sekejap je habis. Sebab tu Islam yang masuk ke Nusantara tidak ada satu titik darah tertumpah Bismil Islam, dengan nama Islam, dengan nama agama, tak ada. Semua masuk dengan bil akhlaqil karimah di Nusantara ya guys. Dakwah bil hikmah, ud'u ila sabil bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, bil akhlaqil karimah gitu. Padahal kerajaan masa tu ada tak? Ada. Sriwijaya ada, Majapahit ada. Kerajaan Islam tak ada? Kafir. Kerajaan Islam. Ada tak wali Songo kata lawan, jihad, runtuh? Tak ada. Benar juga kerajaan ya. Kerajaan tu utuh dengan sendiri. Atau tidak utuh pun masuk Islam, habis. Rakyat jelata masuk Islam habis. Itu ni. Untuk dakwah cara Islam di Nusantara, baik Malaysia, Indonesia sebelum kita jadi nation state ni, memang begitu cara dakwah dia. Maka kita terkekalkan tradisi Islam Nusantara. Dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izatil hasanah. Syekh Abdullah Fahid ketika menghadapi kaum muda zaman dia, namanya Ibrahim Aqibi. Tuk guru pondok sesat, letak jawatan daripada jadi ahli majlis fatwa Pulau Pinang seberang perai.
lalu pemberita wartawan mari temu rama Syekh Abdullah Fahim. Lunak bahasa Syekh Abdullah Fahim. Nah, ajaran Ibrahim Aqibi itu bukan sesat, cuma terlampau syadi, ekstrim sangat, mengejutkan orang kampung. Tengok bahasa lunak kata, nanti saya akan menasihati beliau supaya lebih bertolak ansur. Tu kita nak bawa lagu tu. Itulah wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah wajah aswaja. Bukan aswaja ni. Ni menata ni saya lagi bodoh ni. Ni saya kau bodoh ni. Mufti ni bodoh ni. Bukan itu. Tu bukan aswaja. Tu asam Jawa atau proton wajah. Tu. Maka ni bagi sokongan padu. Bagi sokongan 100%. Kerana kita tidak ada dalam minda berebut kuasa. Soal kuasa serah pada ahli masing-masing. Undi siapa, parti mana. Kerana parti itu wasilah. Tujuan kita ialah dakwah. Kuasa tadi. Dakwah. Kuasa tu makosid. Parti itu hanya wasilah. Sebab tu Tuan Guru Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ini kebijaksanaan ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ketika Bung Karno buat satu gagasan, Nasakom dia panggil, nasionalis, komunis, agamis. Ulama-ulama semua jangan masuk, nanti jadi kafir, nanti jadi komunis. Tapi Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, sahabat karib kepada Syekh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, mengambil bersahabat lah kan guys. Di Nusantara ini suatu ketika dulu tidak ada lagi nama Malaysia, Indonesia. Ulama-ulama kita nih guys, yang terdahulu bersahabat seperti adik-beradik dekat ya dalam menyampaikan dakwah. Masuk dalam gagasan Nasakom tersebut. Apa orang tak kata dia ni kiai kafir ni. Kalau belah otak Kiai Wahab Hasbullah semua komunis. Orang tak tahu. Kiai Wahab Hasbullah masuk dalam gagasan yang dibuat oleh Soekarno tu untuk mengimbangi pemikiran komunis tu supaya tidak terlalu cepat terhasut kepada Soekarno. Karena Soekarno presiden. Kalau orang Islam tidak ada di posisi itu, hanya komunis yang mengelilingi presiden. Maka tindak tanduk presiden dikawal oleh komunis. Kena faham politik tu, kena bijak. Jangan duk bodoh sangat. Jangan terjadi seperti zaman Khilafah Abbasiyah. Mana ulama-ulama sibuk dengan kitab saja di pondok madrasah saja. Akhirnya yang duduk di istana, yang tukang kipah, khalifah siapa? Ulama Mu'tazilah. Habis lah. Fitnah Al-Quran makhluk. Habis ulama ahli sunnah dipanggil menghadap. Al-Quran makhluk, qadim penjara, qadim bunuh. Al-Quran makhluk, bebas. Bahaya. Jangan yang gitu. Maka kita orang Islam kena bijak. La riyasata illa bil ilmi. Tidak ada kekuasaan melainkan dengan kebijaksanaan. Wala jama'ata illa birriyasati. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan kuat melainkan dengan kekuasaan. Wala riyasata illa bil ilmi. Kuasa tak akan dapat melainkan dengan bijaksana. Sebab tu Kiai Wahab Hasbullah masuk dalam gagasan tersebut. Orang tuduh dia komunis apa, wak tak hirau, wak tekak. Maka apa sahaja komunis hasut Soekarno, dia pula lawan. Dia mengimbangi dalam tu. Faham. Sehingga apa sahaja yang komunis nak buat, pergerakan komunis nak meruntuhkan kerajaan dia orang di Indonesia, dapat diketahui oleh Kiai Wahab Hasbullah. Akhirnya bubar komunis dengan sebab Kiai Wahab Hasbullah, dengan sebab Nahdlatul Ulama. Merinding saya baca, saya dengar guys. Rupa-rupa baru sedar. Akhir baru sedar. Biasalah, kurang makan kismis itu biasa. Saya merinding betul-betul. Akhir baru sedar ini. Maka yang bijak, yang cekap, yang cerdas itu banyak kismis, banyak vitamin. Maka kalau kita tak bijak, tak cerdas, jangan cepat kata. Tengok dulu ni. Kalau kata-kata timbang hujung jatuh nanti, kita jilat pula. Apa hak kita duk kata ke orang dulu. Cuba tuan-tuan tengok. Hak dulu duk kata-kata, sekarang jilat balik. Sekarang dia duk kata pula ke kita. Nanti satu masa jilat balik. Jangan. Jangan duk kata. Kalau tak faham, tak tahu, tawakuf. Saya tak pandai. Saya kurang kismis makan. Saya kurang vitamin. Saya tengoklah dulu. Cukup dah. Doa mudah-mudahan gerakan ni ikhlas betul-betul.
Tu li'ila'i kalimatillah, li'ila'i dinillah, li'ila'i ahli sunnati wal jamaah. Cukup. Tak payah kita jadi asbab supaya pergerakan Jamaiyah Nahdlatul Ulama Malaysia Naam ni terbantu. Difitnah dengan bagai-bagai hujahan dan fitnahan yang tidak benar. Okey, nampak sudah. Wow, ternyata begitu ya perjuangan Nahdlatul Ulama ya di Malaysia. Saya tengok hubungan Nahdlatul Ulama, dia punya jemaah ini sangat rapat lah guys. Dan apa yang dibawa itu betul-betul membuatkan saya rasa tertarik ya dengan organisasi ini Nahdlatul Ulama. Kalau di sini tidak tahu lah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di sini Piu Pais sudah bagi tahu bahwa perjuangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu membawa ya bagaimana cara dakwah sampailah kita Malaysia Indonesia ya dapat bersatu ya atas dasar tauhid yang sama. Jadi bermakna di sini organisasi ini patut pun sampai 100 juta ya dia punya jemaah. Kerana apa? Apa yang isi di dalamnya itu betul-betul menepati dengan syariat Islam ya, dengan akidah yang tepat, dan juga dari segi hubungan yang menariknya di sini saya tengok hubungan Indonesia dan Malaysia itu lebih dekat daripada adik-beradik ya. Jadi itulah saya nampak ya Nahdlatul Ulama ini baik di Indonesia, di Malaysia, dan dia punya perjuangan itu betul-betul kalian sudah dengar juga sendiri kan macam mana Piu Pais ini huraikan tentang perjuangan Nahdlatul Ulama di Malaysia. Nah, kebetulan tadi disampaikan juga ketika membuat pertubuhan ini di Malaysia meminta keizinan ya daripada ulama di Indonesia. Kiranya dia kan kiranya sifu ataupun ketua. Jadi Malaysia pun ambil keberkatan dari Indonesia untuk apa-apa perkara yang dilakukan di Malaysia guys. Nah, jadi kita sama-samalah melihat Nahdlatul Ulama ini, kalau boleh kita bersatu di dalam Nahdlatul Ulama agar hubungan kita dua negara ini terus akrab, rapat ya, seperti adik-beradik, sebab di situ tidak ada asobianya, tidak ada jelek menjeleknya, kerana yang dibawa ini adalah mengikut landasan Islam yang sebenar. Macam tadi saya tengok ya, baru saya tahu yang Sunan tadi itu dari Indonesia, dia membuat menyebarkan dakwah dengan kaedah membawa kebudayaan, alat muzik sampailah ke tanah Melayu ya, di Malaysia lah namanya sekarang ni. Jadi maksudnya di situ budaya itu ada di Indonesia, ada juga di Malaysia. Perkara ini yang bikin orang berantam yang tidak tahu sejarah. Jadi apabila di dalam Nahdlatul Ulama ni banyak ilmu yang kita boleh pelajari ya. Jadi saya cuba untuk mengikuti Nahdlatul Ulama ini, moga-moga dapat diberi kefahaman, dan juga ramai juga bagi tahu kenapa tidak jadi ahli Nahdlatul Ulama. InsyaAllah saya akan jadi ahli Nahdlatul Ulama selepas ini. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.